Dalam mesyuarat Kabinet hari ini, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang menolak pelan pembinaan semula 15 perkara oleh Lembaga Keamanan Antarabangsa. Tetapi beliau juga berkata bahawa IDF tidak akan berundur sehingga Hamas melucutkan senjata. Tetapi ini selepas Radio Tentera Israel melaporkan bahawa Perdana Menteri telah memberi lampu hijau untuk memulakan pembinaan semula di beberapa bahagian Rafah di selatan Gaza dengan pekerja dan kontraktor Gaza yang nampaknya akan menjadi pihak yang menjalankan pembinaan sebenar di lapangan. Sudah tentu, selepas menjalani pemeriksaan keselamatan, usaha pembinaan semula akan dijalankan di kawasan Rafah yang berada di bawah kawalan IDF berhampiran garisan kuning yang menandakan sempadan gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Kerja-kerja itu juga akan merangkumi pembinaan perumahan kediaman. Mari kita dengar lebih lanjut apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri sebentar tadi. Bersama tentera, kami melindungi Israel dan menghapuskan ancaman. Ini penting. Pertama sekali, saya ingin memperjelaskan perkara utama. Selagi saya menjadi Perdana Menteri, tidak akan ada negara Palestin, sama ada di Gaza, maupun di Judea dan Samaria. Saya tidak mahu melihat Fatastan atau Hamastan. Dan berkenaan perkara-perkara khusus yang telah menjadi berita baru-baru ini, saya ingin jelaskan dengan tepat. Israel menolak dokumen 15 perkara itu. Saya dengar orang kata, kamu tak pernah cakap begitu. Kami sudah katakan, dan di sini saya ulangi sekali lagi. Israel menolak dokumen 15 perkara itu. IDF tidak akan membuat sebarang pengunduran, melainkan Hamas melucutkan senjata. Dan apabila saya katakan melucutkan senjata Hamas, ini termasuk senjata berat, senjata kurang berat, dan senjata ringan. Semua senjata. Dan kita bercakap tentang perlucutan senjata yang sebenar, bukan perlucutan senjata palsu. Dan sekarang kita sedang berbincang dengan pihak Amerika mengenai isu ini. Mereka ada idea, sebahagiannya boleh diterima oleh kita, dan sebahagiannya tidak boleh diterima oleh kita. Dan kita tahu bagaimana untuk bertegas dalam perkara-perkara ini. Dan kita telah buktikan sebelum ini. Dan kita juga sedang membuktikannya hari ini. Bersama kita sekarang di studio I24 News, wartawan kanan Owen Alterman. Jadi bagaimana Anda menjelaskan percagahan yang nampaknya menolak rancangan itu, tetapi sekarang beliau membina semula dengan berkata, baiklah mereka tidak perlu melucutkan senjata, tetapi apabila melibatkan lembaga keamanan, mereka perlu. Jadi bagaimana Anda memahami apa yang nampaknya agak mengelirukan ini? Emily, ada isu khusus yang merupakan isu dasar, doktrin keselamatan negara dari perspektif Israel. Dan kemudian ada konteks yang lebih besar tentang apa yang dikatakan oleh Benjamin Netanyahu. Dan itu semua berkaitan dengan politik Israel. Isu dasar yang sempit. Apa yang diminta oleh pelan 15 perkara dari Lembaga Keamanan dalam perkara 8 ialah penarikan berperingkat Israel dari kawasan di Gaza yang diduduki oleh IDF. Bermakna Hamas memulakan proses itu dengan lembaga keamanan dan pasukan-pasukan itu di lapangan menyerahkan senjata mereka untuk disimpan seperti yang digariskan dalam pelan tersebut. Dan selari dengan fasa pelan itu, terdapat penarikan berperingkat Israel dari bahagian-bahagian jalur Gaza yang diduduki oleh Israel. Jadi, terdapat pelucutan senjata Hamas secara berperingkat dan penarikan berperingkat Israel. Lebih banyak pelucutan senjata Hamas, penarikan Israel yang lebih mendalam. Dan kedua-dua bahagian itu berjalan seiring. Apa yang dikatakan oleh Benjamin Netanyahu ialah tidak. Dari perspektif Israel, jawabannya adalah tidak. Sehingga Hamas menyerahkan semua senjatanya, dan bukan hanya senjata berat, tetapi juga senjata pribadi. Dan jika Anda lihat pada klausa 9 dalam pelan itu, sebahagian daripada senjata tersebut berkemungkinan boleh disimpan oleh pejuang Hamas. Tetapi, sehingga Hamas benar-benar dilucutkan senjata, sehingga senjata terakhir, Israel tidak akan berganja walau seinci pun dari jalur Gaza. Itulah pendirian Israel. Itulah perbezaan dasar yang kecil antara lembaga keamanan dan kerajaan Israel. Apa yang menjadi asas doktrin itu? Satu strategi Israel yang berhati-hati di jalur Gaza dan kawasan lain di sepanjang sempadan Israel adalah sebagai pengajaran yang diambil oleh perancang keselamatan negara Israel sejak 7 Oktober, yaitu untuk mempunyai zon penampan terhadap kumpulan bersenjata di atau berhampiran sempadan Israel. Itulah yang mendorongnya. Seorang pemerhati boleh bersetuju atau tidak bersetuju dengan perkara itu. Itulah pendirian kerajaan Israel dan itulah jurang antar pihak Israel. Dan jadi bagaimana pula dengan pembinaan semula yang dia maksudkan? Memang ada kepentingan bersama untuk melakukan sebarang bentuk pembinaan semula di jalur Gaza. Mungkin tidak dapat diterima untuk membiarkan begitu ramai orang tanpa tempat tinggal. Jadi mungkin ada insentif untuk meneruskan perkara itu sambil mengekalkan tentera Israel sebagai penampan daripada community-community yang berada betul-betul di sempadan Gaza. Tetapi Emily, dan ini juga penting, jika Anda lihat, bukan sahaja pada bahagian komen Benjamin Netanyahu mengenai Gaza, tetapi Anda lihat pada keseluruhan kenyataan itu. 3 minit 52 saat yang diedarkan oleh pejabat Perdana Menteri, Netanyahu bukan sahaja bercakap tentang Gaza dan mesejnya jauh lebih besar. Apa yang Netanyahu katakan, dan ia adalah ucapan politik, satu set komen politik. Kamu, pihak pembangkang, sedang menyerang apa yang saya telah lakukan sepanjang perang ini. Kamu mengatakan bahwa saya belum mencapai kejayaan yang mencukupi di medan perang. Kamu mengatakan bahwa Israel sedang berundur, sedang menahan diri terhadap Iran, tidak bertindak dengan cukup tegas di Lubnan. Dan di sini, bahwa Israel hampir berundur dari kedudukan di Gaza melalui setiap barisan itu dan membincangkannya. Israel tidak melakukan perkara itu dan turut menyindir pihak pembangkang dengan berkata, inilah yang kamu katakan dalam kampanye pengiklanan, inilah yang kami lakukan.
Emily, apa yang menarik tentang perkara ini dari perspektif politik? Kerana kita kurang daripada 3 bulan lagi sebelum hari pilihan raya, Benjamin Netanyahu mahu menyerang balas mengenai isu keselamatan dan sanggup menjadikan keselamatan sebagai sebahagian daripada kempen. Bukan cuba mengelak isu itu, malah dia digelar Mr. Security dalam politik Israel, walaupun terdapat rasa tidak puas hati di kalangan sebahagian rakyat Israel. Dengan pencapaian beberapa tahun kebelakangan ini, beliau mahu kembali kepada pendirian sayap kanan tradisional dengan berkata, walaupun Anda tidak suka semua yang saya lakukan, percayalah, golongan kiri di pihak satu lagi akan jauh lebih teruk.